Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semua pelajar tingkatan 2 yang cikgu ajar. Hari ini cikgu akan ajar bab 7. Okey, yang bertajuk keelektrikan dan kemagnetan secara ringkas ya. Yang pertama 7.1 keelektrikan, kita kena tahu maksud ataupun definisi tenaga. Tenaga bermaksud keupayaan untuk melakukan kerja. Keupayaan untuk melakukan kerja itu adalah tenaga. Okey. So antara bentuk tenaga, yang pertama tenaga bunyi, tenaga kinetik, tenaga elektrik, tenaga nuklear dan juga tenaga kimia. Okey. Sumber-sumber tenaga seperti daripada angin, bahan api fosil, geoterma, ombak, matahari, air, biogesin dan juga bahan radioaktif. Okay, yang kedua, kita belajar tentang elektrostatik. Okay, apa dia elektrostatik? Elektrostatik ialah kajian tentang cas elektrik statik. Okay, statik ni maksud dia pegun. Pegun ni maksud dia tak bergerak. Okay, cas elektrik, terdapat dua jenis cas elektrik iaitu cas positif dan cas negatif. Okay, tahu positif negatif? Okay, positif ni campur, negatif tolak. Okay, so yang kedua, elektrostatik ni setiap atom dalam jirin terdiri daripada neutron, proton dan elektron. Neutron ni cas yang neutral, dia bukan positif, dia bukan negatif, neutral. Proton ni cas positif, elektron ni cas negatif. Okay. Kemudian yang ketiga, C, objek neutral mempunyai bilangan neutron dan proton yang sama banyak. Okay. Maksudnya neutral ni bila dia ada cas positif sama banyak dengan cas negatif. Contoh dia ada 3 cas positif dan 3 cas negatif, dia akan jadi neutral. Okey, dia akan jadi neutral. Okey. Tapi bila dia lebih cas positif, dia ada 4 cas positif, 3 cas negatif, dia akan jadi positif. Okey. Kalau dia lebih cas negatif, dia ada 5 cas negatif, 4 cas positif, dia akan jadi negatif. Faham? Seterusnya, yang keempat, cas elektrostatik boleh dihasilkan pada objek neutral dengan geseran. Okey, macam mana cas elektrostatik dihasilkan? Melalui geseran. Geseran apa? Geseran bahan bukan logam. Okey. Okey, geseran bahan bukan logam. Macam penebat lah. Okey, geseran bahan penebat. Mana? Apabila objek neutron menerima elektron. Elektron ni apa cikgu cakap tadi? Elektron adalah cas negatif. Objek itu akan bercas negatif. Okey, objek yang kehilangan elektron. Dia hilang elektron, dia akan jadi cas positif. Sebab apa? Bila elektron hilang, dia akan jadi lebih banyak proton. Proton cas positif. Ingat P. P untuk positif. Okey. Alat yang boleh mengesan cas elektrostatik ialah elektroskop. Okey, elektroskop, ini gambar dia. So, ini adalah elektroskop ya. Dia ada cepel logam. Dia ada penebat di sini, bawah cepel logam ni, dan ada keranjang emas. Okey. Keranjang emas ni kalau dia kesan ada cas yang pada bahan yang kita bawa dekat cepel, dia akan mencapah. Okey. Tak kira lah sama ada cas itu adalah cas positif ataupun cas negatif, dia akan mencapah. Tapi kalau yang bahan yang kita bawa itu adalah neutral, dia tidak akan mencapah. Tahu maksud mencapah? Dia akan terbuka lah. Okey, dia akan membuka dia punya keranjang emas tu. Okey, ini adalah elektroskop yang mengesan cas elektrostatik. Okey. Yang seterusnya, habis dah tentang elektrostatik, kita tengok pula tentang arus elektrik. Arus elektrik terhasil akibat pengaliran cas elektrik. Macam mana boleh terhasilnya arus elektrik? Apabila terdapat pengaliran cas elektrik. Okey. Arus elektrik ditakrifkan sebagai kadar aliran cas. Kadar aliran cas adalah arus elektrik. Okey. So, daya elektrik yang diperlukan untuk menggerakkan cas dari satu titik ke titik yang lain dalam satu konduktor disebut voltan. Okey. Voltan ialah daya elektrik yang diperlukan
untuk menggerakkan cas dari satu titik ke titik yang lain. Okey. So voltan ditakrifkan sebagai beza keupayaan di antara dua titik. Beza keupayaan di antara dua titik adalah voltan. Okey, unit bagi voltan ialah volt. Unit bagi voltan ialah volt. Okey, yang seterusnya yang keenam, konduktor elektrik mempunyai sifat menghalang aliran arus elektrik. Kita namakan sebagai rintangan. Rintangan ialah konduktor elektrik yang mempunyai sifat menghalang aliran arus elektrik. Okey. Yang seterusnya, rintangan juga ditakrifkan sebagai keupayaan suatu konduktor menentang arus elektrik. Unit bagi rintangan ialah ohm. Okey, yang ni sebenarnya cikgu kena lukis gambar rajah kat kamu. Okey. Mana dia? Nanti lepas ni kita lukis. Okey, macam ni ya. Ini lita. Okey. Biasa kan lukisan KH ni. So, ini adalah dia punya bateri lah. Ini positif, ini negatif. Okey. So rintangan bila ada mentol kat sini. Mentol ni kita panggil sebagai rintangan. Okey. Sel ni adalah voltan daripada satu titik ke titik. Itu voltan, ni rintangan ni. Okey, lagi banyak mentol, lagi banyaklah rintangan. Okey. Lebih banyak rintangan, arus akan jadi makin kurang sebab dia kena agihkan kepada mentol-mentol ni arus yang sama banyak. Jadi tengok jenis lita juga. Okey, yang seterusnya hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahawa arus yang mengalir melalui satu konduktor adalah berkadar terus dengan voltan dan berkadar songsang dengan rintangan. So, dia punya formula untuk hukum Ohm, I ni arus sama dengan V ni voltan bahagi dengan R. Okey. So, arus sama dengan voltan bahagi dengan rintangan. So, macam mana kita nak gunakan hukum Ohm? Kita gunakan segitiga Ohm. Okey, segitiga Ohm kita letakkan V bahagian atas, I dengan R bahagian bawah. Macam ni Okey, macam mana pula nak gunakan segitiga Ohm? Okey, macam ni dia punya formula. Okey, formula untuk kita ingatlah. Okey, V sama dengan I darab dengan R. Bawah darab, atas bahagi. Bila kita nak cari voltan, kita tutup V. Tutup V, maknanya voltan sama dengan arus darab dengan rintangan. Bila kita nak cari arus, kita tutup arus lah. I sama dengan V bahagi dengan R, voltan bahagi rintangan. Kita nak cari rintangan, kita tutup R. Okey, rintangan sama dengan voltan bahagi dengan arus. Okey, macam tu Dia tunjuk kat kamu macam tu. Faham tak? V sama dengan I kali R. I sama dengan V bahagi R. Okey. R sama dengan V bahagi dengan I. Okey. Okey, setakat ni dulu. Kita akan sambung nanti. Sambungan seterusnya bab 7.